Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Nabila binti Zainuddin, nombor matrik A171803, di bawah sialaan Dr. Nafisah Karimah binti Haji Ismail. Hari ini akan membentangkan tentang Perang Crimea dan kesannya terhadap Kerajaan Uthmaniyah dan dunia moden. Baiklah, pengenalan. Perang Crimea telah berlaku pada tahun 1853 hingga 1856. Peperangan ini menjadi tanda kepada permulaan penguasaan kuasa Eropah ke dalam sistem pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah. Di dalam peperangan ini, Kerajaan Uthmaniyah telah menerima bantuan daripada tentera bersekutu gabungan Britain, Perancis dan Kerajaan Sardinia bagi menentang perluasan kuasa pihak Rusia. Pengakhiran peperangan memperlihatkan kemenangan berpihak kepada tentera bersekutu dan Kerajaan Uthmaniyah apabila Kerajaan Rusia gagal dalam mempertahankan kuasanya dalam pelbagai aspek. Walaupun begitu, kesan-kesan peperangan tetap dirasai oleh kedua-dua pihak sama ada dari segi angka korban atau kemusnahan harta benda dan wilayah kekuasaan. Baiklah, latar belakang. Kerajaan Uthmaniyah juga dikenali sebagai Khilafah Uthmaniyah merupakan sebuah kerajaan Islam yang muncul di kawasan barat laut Anatolia Turki atau kini lebih dikenali sebagai Istanbul. Kerajaan Uthmaniyah telah menempuhi pelbagai cabaran sehinggalah berjaya mencapai zaman kegemilangan pada abad ke-15 dan ke-16. Kerajaan Uthmaniyah kemudiannya mula terkenal dan menjadi semakin kukuh setelah berlaku penaklukan Islam ke atas kota Konstantinopel oleh seorang sultan yang berkaliber iaitu Muhammad Al-Fatih. Walau bagaimanapun, kerajaan ini turut menerima nasib yang sama sebagaimana kerajaan-kerajaan sebelumnya apabila mengalami kejatuhan pada awal abad ke-20 iaitu pada tahun 1924. Kelemahan kerajaan Uthmaniyah jelas kelihatan selepas wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 974 Hijrah bersamaan 1566 Masihi. Semasa era ini, ianya memperlihatkan kerajaan Uthmaniyah terpaksa menghadapi tentangan dan serangan daripada puak-puak Kristian. Oleh sebab itu, ia telah membawa kepada satu kerjasama antara kerajaan Uthmaniyah bersama negara-negara Eropah lain sebagaimana yang berlaku dalam Perang Crimea pada tahun 1853 hingga 1856. Perang Crimea bermula apabila Rusia mengambil kesempatan untuk menyerang negara-negara timur. Pada masa ini, kerajaan Uthmaniyah sedang berada dalam keadaan yang lemah. Maka, kerajaan Uthmaniyah telah menerima bantuan daripada tentera bersekutu terdiri daripada kerajaan Britain, Perancis dan kerajaan Sardinia. Samping itu, Perang Crimea dianggap sebagai konflik era moden pertama yang menjadi faktor tercetusnya peperangan pada masa hadapan. Menurut William Strike, campur tangan pihak Rusia terhadap sistem pemerintahan dan wilayah-wilayah kerajaan Uthmaniyah telah memberikan ancaman kepada negara-negara Eropah lain seperti Britain dan Perancis. Oleh sebab itu, Britain bersama-sama Perancis telah membuat keputusan bagi bekerjasama dalam membantu kerajaan Uthmaniyah menentang kerajaan Rusia. Kerjasama dan gabungan yang berlaku antara Britain dan Perancis ini telah dianggap sebagai sesuatu yang unik kerana mereka biasanya bermusuhan dalam kebanyakan peperangan. Baiklah, seterusnya permasalahan kajian. Permasalahan kajian ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu punca berlakunya Perang Crimea dan kesan Perang Crimea. Yang pertamanya, punca berlakunya Perang Crimea. Menurut Abdul Rauf 1985, peperangan berlaku apabila kerajaan Rusia ingin meluaskan pengaruh dan kawasannya dengan menguasai laluan perdagangan di Laut Hitam. Manakala menurut Ilmi Aziati Rozali 2016, peperangan bermula akibat perbalahan yang berlaku di antara orang Islam dan orang Rusia di Palestin. Dan Jawan Hussein 2017 menyatakan persaingan antara kuasa Rusia dan Perancis dalam menguasai rumah ibadat Kristian di Palestin adalah punca kepada berlakunya peperangan ini. Permasalahan yang kedua pula adalah kesan Perang Crimea. Menurut Muhammad Roslan Muhammad Noor 2011, kesan Perang Crimea telah membawa kepada campur tangan kuasa barat ke dalam sistem pemerintahan Uthmaniyah. Selain itu, Bekir Gunai 2009 menyatakan bahawa sistem sosial kerajaan Uthmaniyah telah mengalami perubahan yang drastik apabila pihak Inggeris membawa masuk ribuan kitab Bible dan membina gereja. Manakala Camden Bedham 2010 menyatakan peperangan Crimea telah memberikan kesan yang baik kepada ekonomi Uthmaniyah apabila peningkatan nisbah ekspor Britain ke kerajaan Uthmaniyah adalah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kerajaan Rusia. Baiklah, seterusnya adalah persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan yang dikemukakan dalam kajian ini. Yang pertama adalah, apakah faktor utama berlakunya Perang Crimea di antara kerajaan Uthmaniyah dan kerajaan Rusia?
Yang kedua, adakah perang Crimea memberi kesan yang ketara terhadap sistem politik, ekonomi dan sosial kerajaan Uthmaniyah? Dan yang ketiga, bagaimanakah perang Crimea ini boleh memberi kesan kepada keamanan dunia moden? Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian juga terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, mengenal pasti faktor utama berlakunya perang Crimea di antara kerajaan Uthmaniyah dan kerajaan Rusia. Yang kedua, mengkaji kesan perang Crimea terhadap politik, ekonomi dan sosial kerajaan Uthmaniyah. Dan yang ketiga, menganalisis kesan perang Crimea kepada dunia moden. Seterusnya adalah metodologi kajian. Kaedah yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Bentuk kualitatif yang digunakan terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, reka bentuk kajian yang terbahagi kepada kajian kepustakaan dan kajian sejarah. Yang keduanya, kaedah pengumpulan data, iaitu analisis kandungan. Dan yang ketiga, kaedah kajian sejarah yang terbahagi pada kajian tematik berfokus kepada kaedah induktif. Baiklah, limitasi kajian. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti faktor atau punca utama berlakunya perang Crimea pada tahun 1853 hingga 1856. Peperangan ini telah berlangsung selama 4 tahun dan menurut Imam Alauddin Ibrahim Shah, konflik peperangan berlaku di semenanjung Crimea serta beberapa kawasan lain seperti Turki Barat dan Laut Baltik. Peperangan yang dikatakan sebagai faktor kepada peperangan masa hadapan telah melibatkan kerajaan Rusia menentang tentera bersekutu daripada pihak Britain, Perancis, kerajaan Uthmaniyah dan kerajaan Sardinia. Selain itu, penulisan ini juga akan memfokuskan kepada kesan peperangan kepada aspek politik, ekonomi dan sosial kerajaan Uthmaniyah serta kesan sampingan yang diterima oleh negara-negara yang terlibat dalam peperangan ini. Akhir sekali, kajian ini akan turut menganalisis pengaruh perang Crimea kepada dunia moden, iaitu dunia pada masa hadapan. Fokus analisis adalah pada aspek peperangan dan kesannya kepada dunia moden, di mana akan menjurus kepada kerajaan Uthmaniyah dan Rusia. Signifikan kajian. Kajian dijalankan bagi memberi pengetahuan yang lebih mendalam dan terperinci mengenai peristiwa, latar belakang serta kesan-kesan perang Crimea yang berlaku pada 1853 hingga 1856. Perkara ini adalah penting bagi menangani konflik-konflik yang berlaku pada masa kini. Selain itu, kajian ini dijalankan juga adalah untuk memberi pendarahan kepada masyarakat tentang sejarah Islam serta isu-isu yang timbul di sebaliknya. Dan akhir sekali, kajian ini juga dilakukan adalah untuk memberi manfaat kepada para pelajar untuk mendapatkan sumber rujukan serta informasi yang lebih mendalam tentang hubungan dan isu yang berlaku di antara dunia barat dan dunia timur. Jabatan kajian yang pertamanya adalah punca tercetus perang Crimea. Aspek politik. Punca perang Crimea ini adalah sebabkan kelemahan sistem pemerintahan Uthmaniyah. Pada abad ke-18, dikatakan kerajaan Uthmaniyah telah mengalami fasa kemerosotan lalu memberi peluang kepada negara-negara Eropah untuk memperluaskan kuasa mereka bagi menguasai negara-negara Islam. Keadaan ini telah berlaku selepas kewafatan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 974 Hijrah bersamaan 1566 Masihi. Kepimpinan beliau kemudiannya telah digantikan oleh Sultan Abdul Majid, di mana era ini memperlihatkan kepada kelemahan kerajaan Uthmaniyah. Perkara ini dapat dilihat apabila Maharaja Rusia iaitu Tsar Nicholas I berani memanggil pemerintah kerajaan Uthmaniyah tersebut dengan panggilan Sick Man of Europe. Menurut sejarawan, kerajaan Uthmaniyah pada masa ini hanya mampu bertahan disebabkan oleh campur tangan kuasa barat dalam pentadbiran negara. Di samping itu, penyertaan kerajaan Uthmaniyah dalam Konvensyen Selat 1841 telah meletakkan kerajaan ini di bawah sistem pemerintahan Eropah. Walau bagaimanapun, keadaan ini sedikit sebanyak telah memberi manfaat dan terhadap kestabilan dan keselamatan negara apabila kuasa Eropah membantu kerajaan Uthmaniyah dalam menentang kerajaan Rusia semasa perang Crimea. Aspek politik yang kedua adalah konflik kepentingan politik. Perang Crimea dikatakan berlaku apabila kerajaan Rusia cuba mengambil kesempatan dengan menyerang negara-negara timur yang pada ketika itu berada di bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Rusia pada ketika ini berada di bawah pemerintahan seorang pemimpin yang dikenali sebagai Maharaja Tsar Nicholas I. Beliau terkenal sebagai seorang yang berkeinginan tinggi dalam usaha untuk menguasai dan memperluaskan kawasan jajahan Rusia melalui beberapa peperangan besar. Antara peperangan yang berlaku semasa pemerintahan beliau adalah pertempuran antara Rusia dan Iran pada tahun 1826 hingga 1828, selain peperangan yang berlaku antara kerajaan Rusia dan kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1828 dan 1829.
Maka, campur tangan kerajaan Rusia ke dalam sistem pemerintahan kerajaan Uthmaniyah ini telah memberikan ancaman kepada negara-negara Eropah. Oleh sebab itu, satu pekatan telah dibentuk oleh tentera bersekutu bagi menjaga pengaruh dan kuasa yang dimiliki mereka di kawasan Timur Tengah dan Asia. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi, perebutan hak dan kuasa di pelabuhan wilayah jajahan Uthmaniyah. Menurut David Urquhart, pelabuhan Uthmaniyah merupakan antara pelabuhan terpenting dunia yang menjadi tumpuan ramai pedagang dari timur dan barat. Ianya dapat dilihat apabila kuasa besar dunia seperti Britain bergantung dan menjadikan perairan Uthmaniyah sebagai pelabuhan utama mereka untuk berdagang. Namun, pada 1853 telah berlaku satu pertembungan disebabkan oleh perebutan kuasa antara kuasa-kuasa besar dunia seperti Britain, Rusia serta Austria ke atas wilayah Uthmaniyah. Penguasaan kerajaan Rusia ke atas kerajaan Uthmaniyah adalah disebabkan oleh perairan mereka yang akan membeku setiap kali tibanya musim sejuk. Situasi ini berlaku kerana cuaca sejuk di Rusia boleh mencapai negatif 66.7 darjah Celsius pada tahap terendah yang mana akan mengganggu sistem perdagangan mereka. Walau bagaimanapun, tindakan yang diambil oleh pihak Rusia ini bagi menguasai dan mendominasi wilayah Uthmaniyah telah menimbulkan kemarahan daripada pihak Britain sehingga tercetusnya peperangan. Aspek sosial, persengketaan antara masyarakat Islam dan orang Rusia di Palestin. Semasa pemerintahan Sultan Abdul Majid, berlaku satu pergaduhan di negara Palestin antara orang Islam dan Rusia. Pergaduhan berlaku apabila orang-orang Rusia bertindak mempersendakan umat Islam yang sedang menunaikan solat Jumaat. Perkara ini telah membangkitkan kemarahan masyarakat Islam sehingga membawa kepada persengketaan dan berlaku rampasan harta benda, anak, isteri serta keluarga masyarakat Kristian. Situasi semakin memburuk apabila pemerintah Rusia pada ketika itu iaitu Maharaja Tsar Nicholas I mengarahkan para pendiri mereka untuk membunuh umat Islam dan meruntuhkan masjid-masjid di Palestin. Sultan Abdul Majid yang kesal akan tindakan ini telah bertindak menghantar utusan ke Palestin dan mengarahkan orang-orang Rusia untuk meninggalkan Palestin dan tidak dibenarkan lagi untuk menetap di sana. Namun, Maharaja Tsar Nicholas I kembali menyalahkan umat Islam sehingga membawa kepada campur tangan pihak Britain dalam mencari jalan perdamaian. Ratu England iaitu Ratu Victoria kemudiannya mengutuskan surat kepada kedua-dua pihak tetapi telah ditolak oleh pihak Rusia. Tindakan ini kemudiannya telah membawa kepada tercetusnya Perang Crimea. Seterusnya ada konflik Rusia-Perancis di Palestin. Perebutan hak antara kedua-dua negara tercetus disebabkan oleh keinginan mereka dalam meluaskan pengaruh dan agama dengan pendekatan memberi perlindungan kepada golongan Kristian di Palestin. Persaingan yang berlaku antara kerajaan Rusia dan Perancis terhadap negara Palestin telah mencetuskan pertelingkahan antara para pendeta mereka pada tahun 1850. Menurut agama Kristian, negara Palestin adalah tempat suci bagi agama mereka disebabkan oleh kewujudan gereja terawam mereka di sana. Oleh sebab itu, Perancis dan Rusia yang mana masing-masing menaungi Kristian Katolik dan Kristian Ortodoks telah bersaing bagi mendapatkan hak untuk menguasai dan mengawal segala urusan berkaitan agama Kristian di Palestin. Menurut Hamka, perebutan yang berlaku hanyalah berdasarkan kepada satu tujuan yang sama iaitu pemilikan hak ke atas negara Palestin. Keadaan ini menyebabkan kedua-dua pihak bangkit membantah lalu memerangkap kerajaan Uthmaniyah dalam perang diplomatik yang berlaku antara pihak Rusia dan Perancis. Pada bulan Februari 1852, kerajaan Uthmaniyah telah mengambil keputusan mengutuskan pegawainya ke Palestin. Pengutusan ini bertujuan untuk menyerahkan kunci tempat suci tersebut kepada orang-orang Perancis selain turut meyakinkan masyarakat Ortodoks bahawa hak mereka tidak akan dipertikaikan. Namun, penyelesaian yang dikemukakan tidak sedikit pun memberikan kepuasan kepada kedua-dua pihak. Maka pada masa ini, kebanyakan sejarawan berpendapat bahawa pertikaian yang berlaku dalam merebut hak tempat suci bagi masyarakat Kristian merupakan punca utama kepada berlakunya Perang Crimea. Dapatan kajian yang kedua pula adalah analisis kesan Perang Crimea terhadap kerajaan Uthmaniyah. Aspek politik, campur tangan kuasa barat dalam pemerintahan kerajaan Uthmaniyah.
Kelemahan yang dihadapi oleh kerajaan Uthmaniyah telah memberi peluang kepada kuasa Eropah untuk melibatkan diri dalam sistem pemerintahan Islam. Semasa Perang Crimea, kerajaan Uthmaniyah telah menerima bantuan dari kuasa Eropah yang terdiri daripada kerajaan Britain, Perancis dan kerajaan Sardinia. Kemenangan yang dicapai dalam peperangan telah menyebabkan berlakunya campur tangan kuasa Eropah secara tidak langsung ke dalam jajahan serta pemerintahan Uthmaniyah. Ianya boleh dilihat apabila Britain memonopoli sistem perdagangan dan perairan kerajaan Uthmaniyah selain berjaya mengekalkan pengaruhnya di timur dan barat. Bagi kerajaan Perancis, mereka berjaya menawangi agama Kristian di Palestin sehingga berlaku beberapa perubahan daripada aspek sosial. Seterusnya, berdasarkan kepada Perjanjian Paris 1856, kerajaan Britain dan Austria telah diberi kuasa ke atas Laut Hitam dan kawasan sekitarnya. Seterusnya, aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kerajaan Uthmaniyah dan munculnya ekonomi baru kerajaan Rusia. Hubungan perdagangan antara kerajaan Uthmaniyah bersama kuasa barat telah bermula sejak tahun 1761 lagi, iaitu semasa pemerintahan Mustafa III. Pada abad ke-18, ekonomi Uthmaniyah bagaimanapun telah mengalami kelemahan apabila mereka terpaksa berhadapan dengan ancaman daripada kuasa Eropah, terutamanya masyarakat Kristian. Namun, situasi berubah apabila kerajaan Uthmaniyah menandatangani Perjanjian Komersial Anglo-Uthmaniyah pada tahun 1838. Walau bagaimanapun, berlaku sedikit kemerosotan terhadap ekonomi Uthmaniyah di awal kemasukan barangan British. Namun, masalah ini seolah-olah terhapus apabila barangan yang diperkenalkan semakin mendapat sambutan daripada kalangan penduduk. Keadaan ini telah menyebabkan ekonomi Rusia dalam bidang perdagangan yang sebelumnya maju menjadi semakin lemah, manakala ekonomi Uthmaniyah terus maju. Selain itu, hubungan yang kuat dengan pihak Britain selain kedudukan strategik selat-selat di pelabuhan Uthmaniyah telah menarik ramai pedagang untuk kembali berdagang di pelabuhan Uthmaniyah. Aspek seterusnya adalah aspek sosial. Migrasi penduduk Semenanjung Crimea ke wilayah Uthmaniyah. Pemusuhan politik berpanjangan antara kerajaan Uthmaniyah dan Rusia telah bermula sejak 1783. Keadaan ini memperlihatkan kepada permulaan penindasan kepada penduduk Crimea yang dikenali sebagai Tatar Crimea. Melalui situasi ini, mereka telah kehilangan kemerdekaan yang dimiliki sejak lama. Menurut Tentera Bersekutu, keadaan Tatar Crimea pada ketika ini adalah sangat teruk disebabkan oleh mereka yang hidup dalam keadaan kemiskinan dan kelaparan. Hal ini kerana para tentera Rusia telah melakukan penindasan dan gangguan kepada mereka seperti mengancam, memukul, merompak para petani dan mengganggu para wanita selain bertanggungjawab ke atas pembunuhan 7 orang Tatar Crimea di sebuah desa. Maka perkara ini telah membawa kepada penghijrahan Tatar Crimea ke wilayah Uthmaniyah. Kumpulan pertama yang melakukan penghijrahan adalah mereka yang berada dalam keadaan darurat. Penghijrahan yang berlaku bukan sahaja melibatkan Tatar Crimea, malah turut disertai oleh masyarakat Yahudi dan Poland. Mereka yang berhijrah ini telah dilengkapi dengan kemudahan harian seperti tempat penginapan, gaji serta barangan kebersihan. Selain itu, mereka juga turut melibatkan diri dalam proses modernisasi kerajaan Uthmaniyah semasa era Tanzimat. Yang kedua pula adalah muncul pegawai perubatan terkenal. Perang Crimea turut menjadi masyhur disebabkan oleh seorang jururawat Inggeris yang sangat dikenali dunia. Beliau ialah Florence Nightingale yang tiba di wilayah Uthmaniyah pada tahun 1854 bersama-sama 38 orang jururawat yang lain. Akan tetapi, kehadiran mereka pada awalnya tidak dihargai oleh perawat tentera sedia ada. Namun disebabkan oleh jumlah kecederaan tentera yang semakin meningkat, ianya telah membuka peluang kepada Florence Nightingale untuk memberikan bantuan. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh beliau dalam merawat tentera bersekutu, terutamanya tentera daripada kalangan kerajaan Britain dan Uthmaniyah, telah menyebabkan beliau digelar sebagai The Lady with Lamp atau gadis dengan lampu. Usaha yang dilakukan oleh beliau ini dalam merawat tentera Uthmaniyah telah membantu dalam mengurangkan angka korban dari pihak Uthmaniyah. Oleh sebab itu, kesungguhan yang dipamerkan beliau dalam merawat para tentera di Hospital Suteri Turki telah menyebabkan beliau diiktiraf sebagai wira oleh kerajaan Britain. Dapatan kajian seterusnya adalah analisis kesan Perang Crimea terhadap dunia moden.
aspek politik, penggabungan wilayah Crimea di bawah pemerintahan Rusia. Pada mulanya, kerajaan Ukraine, Rusia dan Belarus adalah satu kesatuan wilayah yang bertempat di Kiev. Konflik mula muncul antara kerajaan-kerajaan setelah kematian Kievan Rus yang memerintah pada ketika itu, sehingga kerajaan Rusia mengambil pendekatan dengan memindahkan pusat pemerintahan mereka ke Moskow. Wilayah Crimea merupakan sebuah wilayah yang sering menjadi perebutan hak antara pihak Ukraine dan Rusia. Krisis mula muncul apabila hutang negara Ukraine meningkat sebanyak $140 juta sehingga membawa kepada penggulingan kerajaan dan pembentukan pemerintahan baru. Melalui pelantikan baru ini, Parlimen telah mengeluarkan arahan pembubaran bagi unit khas polis selain melarang penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa kedua di Ukraine. Perkara ini mendatangkan kemarahan penduduk Crimea yang majoritinya adalah warga Rusofon. Mereka telah melakukan pelbagai revolusi sehingga membawa kepada pengeluaran referendum. Maka pada 16 Mac 2014, sebuah referendum telah dikeluarkan kepada penduduk Crimea bagi menentukan kedudukan wilayah ini. Melalui referendum ini, seramai 98% penduduk Crimea bersetuju terhadap penggabungan wilayah Crimea di bawah kekuasaan Rusia. Maka pada 21 Mac 2014, sebuah perjanjian rasmi telah ditandatangani yang mana menyaksikan akan perubahan tampuk kepimpinan kerajaan Crimea yang secara rasminya bergabung dan menjadi sebuah wilayah di bawah kekuasaan Rusia. Aspek yang seterusnya adalah aspek ekonomi. Kebangkitan semula institusi sosial, ketenteraan dan ekonomi Rusia. Kehilangan kesempatan bagi meluaskan wilayah jajahan dan pengaruh agama melalui Perang Crimea menyebabkan mereka bangkit membina ekonomi baru di pelabuhan Odessa. Selain gagal meluaskan kuasa, kerajaan Rusia juga terpaksa akur apabila kehilangan kuasa mereka di Laut Hitam. Oleh sebab itu, Rusia beranggapan bahawa mereka harus bertindak bagi memodernkan sistem ketenteraan industri pengangkutan selain memperkenalkan sistem kewangan yang lebih stabil. Hal ini bagi mengembalikan semula imej serta kekuasaan Rusia kepada dunia. Pada tahun 1861, aspek sosial memperlihatkan kepada perubahan apabila berlaku penghapusan sistem perhambaan di Rusia. Selain itu, Perang Crimea turut membawa kepada pembaharuan terhadap sistem ketenteraan apabila mereka mula sedar akan kepentingan teknologi perbuatan dalam sistem ketenteraan. Ekonomi Rusia juga mengalami pembaharuan setelah mengalami kejatuhan akibat Perang Crimea dan beberapa revolusi dalaman. Sistem beraja di Rusia telah dihapuskan dan diganti dengan kepimpinan baru melalui pemilihan parti-parti. Perkara ini membawa kepada kemunculan kepimpinan Kesatuan Soviet. Mereka telah memperkenalkan ekonomi baru terancang, namun ianya telah meruncingkan lagi ekonomi Rusia. Kesan daripada sistem ini boleh dilihat apabila pada tahun 1932 hingga 1933 apabila berlakunya kebuluran penduduk akibat daripada bencana kemarau. Maka tindakan telah diambil bagi memperkenalkan ekonomi baru yang bersifat perindustrian. Perubahan sistem ekonomi agraria kepada ekonomi perindustrian menyebabkan Rusia muncul sebagai salah satu kuasa besar dalam bidang industri. Seterusnya, setelah kejatuhan Kesatuan Soviet dan bagi menjamin kelangsungan pemerintahan, pihak Rusia telah memperkenalkan sistem ekonomi berunsur kapitalis dengan membubarkan sistem ekonomi sosialis terancang. Walau bagaimanapun, ekonomi serta pentadbiran yang diperkenalkan di zaman beraja dan Kesatuan Soviet masih digunakan oleh pemerintah Rusia sehingga ke hari ini. Aspek yang terakhir adalah aspek sosial. Penglibatan penduduk Tatar Crimea dalam modernisasi pendidikan kerajaan Uthmaniyah. Penghijrahan Tatar Crimea ke wilayah Uthmaniyah telah membawa kepada proses pembaharuan kepada negara. Polisi baharu yang bagi reformasi modernisasi telah diperkenalkan yang mana menjadi penanda penting terhadap perubahan sistem pendidikan dan pentadbiran Uthmaniyah kepada sistem yang lebih sekular. Bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan menjadi pilihan serta tumpuan Tatar Crimea telah membawa kepada perkembangan intelektual pada akhir abad ke-19. Selain itu, para ulama turut mengambil inisiatif dengan melibatkan diri dalam membangunkan sistem pendidikan di wilayah Uthmaniyah. Penduduk Tatar Crimea juga turut diberi peluang dalam melanjutkan pengajian mereka ke peringkat yang lebih formal seperti melanjutkan pengajian ke sekolah-sekolah dan pengajian tinggi. Selain itu, bantuan serta penglibatan Tatar Crimea telah memberi kemajuan kepada kerajaan Uthmaniyah dalam pelbagai aspek seperti bidang ekonomi dan pentadbiran.
Aspek sosial yang seterusnya adalah peningkatan semangat anti-Rusia dalam kalangan masyarakat Inggeris. Semangat atau sentimen anti-Rusia di Eropah telah wujud sejak tahun 1797. Ianya telah diperkenalkan oleh seorang penyair dan diplomat Rusia iaitu Fyodor Truchev. Sentimen ini pada mulanya hanyalah sebagai satu lakonan bagi mengelirukan kuasa Eropah. Sentimen anti-Rusia di Britain telah wujud dan telah berkembang sejak tahun 1849, iaitu ketika kerajaan Rusia mengambil inisiatif menghantar wakilnya bagi menamatkan revolusi Hungary ke atas Austria. Sentimen yang pada mulanya digunakan hanya dalam kalangan diplomat kemudiannya semakin merebak dalam kalangan masyarakat apabila sastrawan Britain bertindak menghasilkan karya bagi menggambarkan penindasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pihak Rusia. Semasa tercetusnya Perang Crimea, The London Times telah merekodkan berita mengenai penderitaan dan kesakitan yang telah dialami oleh para tentera Britain. Perkara ini telah meningkatkan lagi sentimen anti-Rusia dalam kalangan masyarakat Inggeris sehingga mereka menggunakan perkataan Oriental bagi menggambarkan penduduk Rusia, yang mana perkataan ini membawa maksud penghinaan kepada masyarakat Rusia. Kesimpulannya, Perang Crimea yang berlaku pada 1853 hingga 1856 antara dua kuasa besar dunia pada ketika itu telah berakhir dengan pengunduran dan kekalahan dari kerajaan Rusia. Perdamaian tercapai apabila pemerintah Rusia pada ketika itu meletakkan jawatannya. Treaty of Paris atau Perjanjian Paris 1856 adalah perjanjian yang menjadi tanda kepada pengakhiran kepada peperangan ini. Kemenangan kerajaan Uthmaniyah yang mana menerima sokongan dan bantuan dari kerajaan Mesir, Tunisia serta tentera bersekutu terdiri daripada kerajaan Britain, Perancis dan kerajaan Sardinia telah memperlihatkan kegagalan pihak Rusia dalam mencapai matlamat mereka untuk meluaskan pengaruh kuasa, agama, wilayah juga ekonomi ke tahap yang lebih tinggi. Bantuan yang diberikan oleh tentera bersekutu ini bagaimanapun hanyalah untuk menjaga kepentingan negara-negara mereka. Sebagai contoh, bantuan dari pihak Britain diberikan bagi menjaga kepentingan sumber dan kuasa mereka dalam aktiviti perdagangan di pelabuhan Uthmaniyah. Bantuan dari pihak Perancis pula adalah bagi menjamin kedudukan mereka sebagai penguasa rumah ibadat Kristian di Palestin, dan bagi kerajaan Sardinia, bantuan yang diberikan tidaklah menjurus kepada kerajaan Uthmaniyah, melainkan hanya untuk menarik minat dan perhatian Inggeris serta Perancis. Perang Crimea yang dikenali sebagai punca kepada peperangan moden pertama juga telah memperlihatkan buktinya apabila muncul pelbagai konflik di kalangan kuasa besar dunia selepas berlakunya peperangan ini. Perkara ini menggambarkan bahawa Perang Crimea telah memberi impak yang besar kepada kuasa-kuasa besar dunia apabila mereka berlumba-lumba memperkuatkan barisan pertahanan serta ketenteraan mereka bagi menguasai dunia secara keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.